Okey, kita bersama dengan wartawan di lokasi Zulhelmi Zainal Azam. Okey, Zul, demam semua? Alhamdulillah dah semakin baik. Sebab saya dapat rehat yang cukup lah pagi tadi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, Zul, boleh kongsi tak suasana menjelang aksi Piala Sumbangsih di Johor Bahru? Okey, suasana yang saya rasa mungkin tak perlu saya nak cerita sangat sebab semua mungkin boleh rasa bahawa aksi membabitkan JDT terutama dalam perlawanan Sumbangsih memang sentiasa akan menjanjikan satu suasana yang hebat, dan itu terbukti apabila saya datang awal juga di Stadium Sultan Ibrahim sekitar jam 4:30 petang sudah dibanjiri oleh penyokong skuad Harimau Selatan terutamanya. Saya bertuah kerana dapat ikut belakang bas pasukan skuad Harimau Selatan. Dan saya dapat lihatlah bagaimana penyokong-penyokong JDT menyambut ketibaan pemain skuad Harimau Selatan. Memandangkan ini merupakan aksi pertama mereka. Jadi sepanjang perjalanan dari pintu masuk stadium hingga ke tempat mereka akan turun dipenuhi dengan penyokong-penyokong JDT menyambut ketibaan skuad bimbingan Esteban Solari. Dan kemudiannya saya masuk ke stadium untuk menyaksikan vibes di dalam stadium pula. Memang ternyata satu vibes yang sangat-sangat mengujakan. Dah ramai yang masuk ke stadium dan memenuhi tempat duduk. Dan tak kurang juga kru yang bertugas, terutama kru Astro Arena, sibuk dengan tugasan masing-masing. Jadi welcome to Liga Malaysia. Itu vibe yang dah lama tak kita rasakan, yang kita sangat-sangat rindukan. Zul, bercerita mengenai perkembangan terkini barisan daripada kedua pasukan. Zul ada kongsikan bahawa Terengganu sedikit tempang di bahagian tengah, tak ada 3 pemain yang berpengaruh. Terkini siapa mungkin 3 pemain akan menggantikan kekosongan tersebut, dan ada latest on JDT juga? Okey, saya tak pasti bagaimana kombinasi ataupun formasi yang akan dipertaruhkan oleh Coach Tomislav, sama ada menggunakan 3 pemain di bahagian tengah ataupun 2. Tetapi setakat ini pilihan yang ada Pusic dan juga pemain muda seperti Zul Ashraf Zulkifli. Mungkin ramai yang dah tahu pasukan Terengganu dia melengkapkan perpindahan ketika deadline transfer day semalam, menantangani bekas pemain tengah Negeri Sembilan, Omid Nazari. Tetapi Omid yang merupakan pemain kelahiran Filipina Iran ini tidak boleh diturunkan. Bukan tidak boleh diturunkan, masih tak dapat diturunkan kerana belum menyertai latihan bersama pasukan. Saya berada di latihan Terengganu FC malam tadi. Kelibat pemain ini belum ada, dan saya rasa beliau, pemain Omid Nazari ini tak akan berada dalam kesebelasan ataupun dalam senarai skuad Terengganu FC. Jika ada, itu adalah satu keputusan berani mati dilakukan oleh Coach Tomislav. Jadi pilihan saya antara Pusic dan juga pemain muda iaitu Zul Ashraf Zulkifli. Dan bagi pasukan JDT, saya menjagakan kesebelasan yang hampir sama. Tapi saya mengharapkan kejutan dilakukan oleh Coach Esteban untuk melihat kesebelasan yang berlainan berbanding beberapa musim lalu. Terutamalah di bahagian serangan. Mungkin formula yang berbeza dipertaruhkan antara Bergson, Diogo, Fernando Forestieri dan juga Arif Aiman. Itu yang amat dinantikan oleh peminat dan juga penyokong JDT terutamanya. Tak payah letak midfield kot, letak 4 striker kat atas tu. Boleh? Boleh. Ya. Okey, Zul. Zul dapat juga menemu bual lah pemain-pemain Terengganu apabila sesi latihan mereka semalam kan. Rata-rata vibe pasukan Terengganu bagaimana, Zul? Adakah mereka betul-betul turun dahagakan kejuaraan untuk Piala Sumbangsih malam ini? Okey, sudah pasti mereka bukan datang untuk melancong ataupun bukan datang untuk kalah. Dan saya dapat lihat dari apa orang kata, gerak tubuh memang datang untuk mendapatkan satu keputusan yang positif. Mungkin realistiknya sukar, kerana menarik untuk dikongsikan sejak JDT beraksi di Piala Sumbangsih, hanya sekali sahaja mereka tewas, iaitu kepada Kedah. Tak silap saya pada 2016 ataupun 2017. Ketika itu Kedah di bawah bimbingan Tan Chen Ho yang kini mengendalikan pasukan Selangor, pasukan favourite Ahmad Syarazad Sani. Jadi memang sukar untuk Terengganu FC.
Memang sukar untuk Terengganu FC, tapi saya rasa kejutan boleh berlaku. Mungkin sebab ini adalah satu perlawanan yang dikira sebagai aksi pertama Liga Super. Keputusan seri juga menjadi sasaran utama Coach Tomislav bagi skuad PTF malam ini. Tapi berbicara mengenai skuad Terengganu ni dan juga pertemuan mereka dengan JDT ni, apatah lagi di Stadium Sultan Ibrahim, menarik Ismailin bahawa Terengganu pernah menewaskan JDT di kubu keramat mereka ni dengan keputusan 1-0 April lalu. Jadi bagaimana Zul melihat kebarangkalian untuk keajaiban ini berulang buat kali kedua? Betul, 24 April 2021, ya, tarikh yang saya ingat sampai sekarang. Nafuzi Zain ketika itu mengendalikan pasukan, jaringan tunggal daripada Nur Hakimi Ismail. Satu kejutan yang tidak diduga. Untuk itu berlaku, realistik saya rasa susah. Sebab pasukan Terengganu dibimbing oleh jurulatih baru. Jadi pendekatan yang berlainan. Tetapi kalau pasukan yang dikenalikan oleh jurulatih yang sama, mungkin itu boleh berlaku. Dan melihat kepada apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu ketika ini, setidak-tidaknya mereka memburu keputusan seri. Tetapi mungkin amat ada satu pandangan yang mana Terengganu boleh mencipta kejutan sekaligus merakam kemenangan tiga mata malam ni, Mat. Silakan Ahmad. Dia pas balik bola kat saya. Dia pas. Apa yang saya boleh simpulkan, satu keajaiban itu tidak mustahil. Bayangkan sudah berapa lama Astro Arena tidak membawakan perkembangan menyeluruh Liga Super. Betul. Akhirnya kembali ke Astro Arena. Jadi tak mustahil, tapi sebenarnya yang Zuhaimi Zainal sebutkan, kita berpijak di bumi yang nyata, kelebihan milik JDT. Terima kasih Zuhaimi Zainal Azam, penyokong Selangor juga, yang jatuh bangun tanah tumpah darahnya juga di negeri Selangor ni. Thank you Zul. Merah kuning lambang kebanggaan, Ahmad. Terima kasih Zul.